Mak bagi dia. Okay. Alright, kita akan try to habiskan chapter kita 15 dengan 16 hari ini. Okay. Ini adalah minggu yang keberapa? 12. Minggu yang ke-12. So kita ada 2 minggu lagi sebelum kita habis semester ini. Sebelum awak punya final assessment. Right, so saya akan fokuskan dalam 2 minggu untuk group project. Alright, now for today class, saya nak pergi kepada inheritance. Okay, kalau dalam bahasa Melayunya, dalam istilah Melayu ialah pewarisan. Okay. Usually this is two inheritance and polymorphism, chapter 15 and chapter 16. Usually adalah satu chapter yang after you dah tahu how the object is encapsulated dalam program. Okay. Jadi untuk inheritance ni, this is also one of the major topic in OOP which require you all untuk how to reuse the program. Kita kata reuse the code. Okay, kita tak nak banyak-banyak buat code yang tidak boleh extend. Okay, jadi kita banyak gunakan inheritance. Mana kita wariskan, kita just generalize declaration, kemudian declaration yang kita the data dan method yang kita declare tadi, kita akan wariskan kepada kelas yang lain. Okay, this is actually one of the main technique, macam saya kata tadi, it's a major content dalam OOP. Dia juga adalah main technique dalam OOP because several program bukan several lah, most of the program mesti akan menggunakan konsep inheritance. Okay. Alright, bila kita gunakan inheritance ni, kalau kata pewarisan ni dalam daily definition kita, our life definition, inheritance ialah benda yang diwariskan, maknanya diturunkan. Okay, contohnya katakanlah your parents, okay, you ada ibu dan ayah, right? Some of the parents feature ataupun ciri-ciri pada parents tersebut sama ada daripada ibu atau ayah akan turun kepada awak. Contohnya mata awak brown ikut kepada ibu awak. Okay, awak ada kulit yang sama dengan ibu awak. Okay, itu benda-benda yang diwariskan. Tapi kita nak transform masuk dalam program, actually kita tengok kepada declaration. Apa yang kita declare pada parents, kita akan masuk kepada child. Konsep dalam inheritance program juga sama juga, kita ada parents dan juga kita ada child. Kita ada ibu bapa dan juga anak dalam konsep OOP. Right? Dan bila kita tengok inheritance ni, dia punya relationship ataupun association yang berlaku ialah adalah merujuk kepada. Itu adalah relationship yang berlaku. Okay, contoh dia ialah a student is a person. Okay, a cow is an animal, satu ataupun seekor binatang. Okay, a bicycle is a vehicle, maknanya dia merujuk, a student merujuk kepada person. Okay, a cow merujuk kepada animal, binatang, haiwan. Right, bicycle merujuk kepada vehicle, pengangkutan. Okay, alright, bila di sini kita ada relationship, is a relationship, doesn't meaning kita tak boleh add on another kita punya feature. Right? Katakanlah di hadapan saya ada student nama Muhammad Hafizuddin. Okay, Muhammad Hafizuddin ada inherit ataupun mewarisi beberapa ciri daripada ibu dan ayah. But Muhammad Hafizuddin juga ada ciri-ciri dia tersendiri. Contoh dia, mungkin dia boleh membaiki ataupun boleh membaiki kenderaan mengikut seperti mana ayahnya, contohnya. Contoh saja Muhammad Hafizuddin, okay, mengikut seperti ayahnya. Tetapi dia juga boleh membaiki. Mungkin ayah dia tidak tahu kepada how to fix ataupun macam mana nak baiki TV. Tapi Hafizuddin boleh, dia TV boleh, toaster boleh, microwave boleh. Nampak? Dia ada add-on ataupun plus additional characteristicsnya. Sama juga kita macam kita semua yang lain, okay?
sometimes we are not follow our parents, sometimes we are follow our grandparents. Okay, kemudian kita ada feature kita sendiri. Okay, probably kita boleh buat programming, our parents tak boleh buat. That is also considered as one of additional characteristic. Dalam program inheritance kita boleh buat macam tu. Even though kita dah inherit ciri-ciri daripada parent class ataupun parent program, kita boleh add on our own definition dalam program tersebut. Okay. Dan bila awak lihat kepada inheritance ini juga, okay, dia actually secara summary ataupun secara rumusannya, dia adalah extend the capability of the class. Right? Dia bukan merujuk hanya kepada fixed class. Right? That's why bila awak tengok kepada chapter 2, yes, the OOP principle. Okay, ciri-ciri OOP ada 7 ciri, iaitu yang terakhir sekali ialah extensibility. Di mana kita boleh extend program tersebut. Kita just bukan nak solve satu problem saja, tapi one program boleh solve banyak problem. Okay, one program try to fulfill objective problem-problem lain. So this is actually one of the goal for inheritance. Okay, dan juga bila kita sebut parent class, child class, okay, ada nama-nama yang lain lah. Kita ada nama super class, kita ada sub class, okay, kita ada nama base class, kita ada derived class. Itu semua nama-nama yang merujuk kepada parent dan juga child. Okay, dan bila kita sebut super class, itu ialah general class, sub class ialah specialized class kepada child, super class ialah kepada awak punya parent program, dan juga sub class macam saya kata tadi, extend from the super class. Okay, dia boleh jadi base class ataupun derived class. Right? Dan bila kita lihat lagi inherited members, bila kita wariskan, kesemua automatically akan jadi instant variable. Okay, akan jadi instant variable, akan jadi static variable dan juga akan jadi public method of the base class. Okay, maksudnya sini bila awak di child class tadi ambil semua ciri-ciri daripada parent class, ciri-ciri yang daripada parent class tu masuk ke dalam child class, automatically dia akan jadi instant variable. Okay, kalau sebelum ni saya kata instant variable di mana di bawah class, kalau local variable di mana di bawah method. Okay, tapi bila awak ambil tu ciri-ciri daripada parent class, dia masuk kepada child class, dia akan jadi instant variable, kemudian dia akan jadi static variable dan juga all the methods of the base class. Okay, cuma kalau kita inherit daripada parent class, kita tak perlu appear dalam derived class. Tak perlu lagi nak declare dia. Okay, that is very good. You don't have to be, you tak perlu declare the same statement 2 kali. Okay, di mana once again kita balik kepada kita punya OOP, dia ialah reference. Dia refer saja, refer di mana locality of the statement itu ada. Right? So don't worry, saya akan tunjukkan awak apa itu inheritance program. Okay, now di sini kita boleh gunakan protected modifier ataupun accessor. Okay, jika public accessor, more on how you access the object can be accessed to the other object. Okay, kalau private kita more on within the class saja ataupun within the object saja, tapi protected ni dia antara dia duduk di tengah-tengah, tidak terlalu secure dan juga tidak terlalu public dan juga tidak terlalu private. Okay, cuma bila kita guna protected accessor, apa yang berlaku, kita kena tahu macam mana kita nak access ataupun kita nak accesskan maklumat di dalam itu. Okay, sebab maklumat itu ialah separa security, separa selamat ataupun bukan separa selamat, separa dilindungi. Okay, nak ambil data tersebut perlu ada syntax yang betul. Okay, now this is actually example of derived dengan subclass. Okay, awak dah pernah tengok this diagram. This is UML diagram, Unified Markup Language diagram. Okay, this is actually you punya UML diagram. Okay, ni nama UML. Alright, kalau awak lihat di sini, kita ada satu general class, iaitu books, buku. Kita tak kategorikan dia sebagai buku sebagai novel, buku sebagai ilmiah, buku sebagai kamus, buku sebagai buku cerita dan sebagainya.
Okay, kita just generalkan dia sebagai book. So it is suitable to be a parent class. Okay, it is suitable to be parent class. Contoh lagi parent class yang lain kita boleh buat seperti sekolah. Sekolah kita ada banyak kategori, primary school, secondary school, higher institution kan. Okay, kita ada banyak lagi private school, public school. Okay, so bila kita nak jadikan sesuatu program tersebut, okay, sebagai parent class, kita tengok sebagai what kind of generalization yang dia ada. Okay, what kind of generalization yang dia ada. Contohnya di sini kita ada generalization untuk book. Setiap buku mesti ada page. Okay, setiap buku mesti ada page. Right, even itu tidak, kalau kata selai saja bukan buku lah. Okay, itu dipanggil sebagai template ke apa ke, okay, sebagai pamphlet. Kita bukan buku. Okay, tapi buku ciri-ciri dia mesti ada page. Okay, kemudian apa method yang awak boleh buat, awak boleh get page dan juga set page. Okay, now kita nak buat satu program di mana dictionary ni is one of the derived class ataupun child class yang duduk di bawah buku. Okay, bila awak buat satu program inheritance, okay, child yang menjadi, child class yang menjadi class yang menjadi child kepada parent class mestilah yang relevant. Takkan awak letak kat bawah ni car, Pro 2 inherit from book. No such thing. Okay, the child must be relevant to the parent class. Okay, the child must be relevant to parent class. Right. And then penggunaan arrow yang penting ialah dia akan ada arrow, kemudian dia akan ada triangle ni tidak ada dalam apa-apa, kosong. Okay. Dan arrow dia selalunya bukan parent daripada atas ke bawah, memang daripada bawah ke atas. Maksudnya bacaan yang kita boleh buat ialah dictionary inherit from book. Okay, dictionary inherit from book. But nowadays, bila awak pergi ke library kita ataupun awak pergi ke mana-mana bookstore, awak cari OOP program ni, sometimes dia akan arrow dia ke bawah. Okay, dia akan merujuk arrow dia ke bawah. It's the same thing. Cuma bacaan dia akan kata buku mewariskan ciri-ciri kepada dictionary. Okay, but the original ataupun the real ataupun the first concept of inheritance, dia punya arrow is direct ke atas. Okay, from child to parents. Dictionary inherit from parents. Okay, dan awak tengok di sini, dictionary contains all the definition of the words. Okay, all definition of the words. Tapi di sini bukan string, integer, because what is the number of, sebab kita sometimes kita jumpa dictionary tebal, dictionary nipis. Berapa definition bilangan yang dia masukkan, bilangan maklumat perkataan yang dimasukkan dalam kamus. Okey, yang ke bawah ialah compute ratio. This is nisbah. Mungkin nisbah berapa satu page yang kita boleh setkan, set definition, okay, get definition dan sebagainya. This one is searching. Okay, nampak tak di sini? Alright, now bila kita nak buat di sini, first of all, awak punya kelas akan start dengan awak punya parent class. Atas sekali you akan declare is your parent class. Okay, atas sekali you akan declare is your parent class. Contoh di sini. Okay, cuba kita tengok direct di sini. This is all just information. Okay, cuba direct di sini. Alright, bila awak tengok kita ada banyak okay, kita ada banyak jenis inheritance. Pertama, inheritance yang kita ada ialah single inheritance. Macam mana contoh single inheritance? Inilah single inheritance. Class B extend class A. Okay, perkataan keywords yang kita guna ialah extend lah. A single subclass extend from a single superclass. Class B akan extend class A. Okay, class A ni kalau dia duduk di atas class B, definitely this is your parent class. This is your child class. Kemudian kita ada multi-level inheritance. Multi-level inheritance consists of 3 class, okay, or more, tetapi direction dia from below to the upper class.
Okay, below tu mungkin kita tak strict kepada 3. This is not actually 3 lah, maximum 3. You boleh ada lebih daripada 3. Tetapi direction ataupun kelas itu interact dia ialah daripada kelas C extend kelas B extend kelas A. Alright, dia akan menjadi, dan kelas B ni akan menjadi super kelas bagi kelas C sebab dia in the middle. Okay, kelas B ni at the same time, even though dia ialah child kepada kelas A, okay, another time dia boleh jadi parents kepada kelas C. Okay, itu ialah multi-level inheritance. Kalau untuk hierarchical inheritance, this is hierarchical inheritance, multiple subclass extend from a single superclass. Kita ada single class, parent class, and then kita dividekan dia kepada kelas B dan juga kelas C. These two class usually akan extend kepada kelas A. Right? A single subclass extend from multiple class. Okay. Cuma, right, bila kita sebut multiple inheritance, Java tak support multiple inheritance. Okay. Java tak support multiple inheritance. What is the different multiple inheritance? Parent class yang ada di atas, okay, program tak ada masalah. Okay, but when you want a subclass extend a parent class, okay, itu akan menjadikan error. Right? Dan bila ini berlaku, apa yang Java buat? Okay, what the Java provide dia provide alternative, iaitu dia akan menggunakan interface. Interface ialah program yang tidak ada body. Okay, kita tidak ada body. You don't have to body. You akan ada sometimes ada method saja ataupun display saja. You don't have your behavior constructor dan sebagainya. Okay, awak akan ada body, awak tidak akan ada body. Okay, dan yang kalau combination of two or more type of inheritance, this is hybrid inheritance. Awak tengok kalau hybrid inheritance ialah kelas D. Kalau kita ikut ke kiri ni, kelas B, kelas A, this is you punya multi-level inheritance. Okay, this one akan jadi multi-level inheritance. Kalau di kelas D, okay, kelas D kita boleh letakkan arrow kita boleh letakkan garisan putus-putus ke kelas A, dia akan menjadi single inheritance. Okay, kelas A dengan kelas B, kelas C, dia akan menjadi hierarchical inheritance. Okay, bila you ada combination of this, okay, inheritance yang ada, itu disebut sebagai hybrid inheritance. Yes, happen, ada berlaku ataupun ada memang digunakan dalam sistem. Okay, dan bila kita kata this one, saya kata tadi multiple inheritance can achieve using interface. What is it? Method in interface, no body. Okay, no body. Implemented by the class. The class that implement interface must implement all the method in the interface. Tak ada syarat yang dia boleh ambil sub saja. Okay, dan kemudian syntax yang kita gunakan, keyword kita ialah interface. Okay, we try to take a look general inheritance punya body, yang ada body, program yang ada body, before kita kepada yang tidak ada body. Okay. Now, bila awak buat, this is you punya hybrid inheritance. Okay, cuba tengok situasi ni, program description. Program description. Alright. So you are given a program. For example, you are given a Java program that contain classes as shown below. The worker class serve as the parent of all classes. Okay, yang ini definitely dia dah beritahu dah. Worker class act as a parent class. Content information that applies to all worker. Kalau dia kata dia tak beritahu content information, you kena do your abstraction lah. Awak kena tahu apa abstraction. Kalau nak buat worker class, pekerja, apa information yang ada? Mestilah ada mestilah ada name, mestilah ada this is constructor, dan this is you punya toString untuk method. Mesti ada waktu bekerja. Okay, gaji dia bekerja, gaji dia dibayar secara jam ataupun gaji dia dibayar secara monthly, bulanan. Okay, salary dia bagaimana, hour dia macam mana, okay, kemudian kiraan dia bagaimana. Task worker yang kat bawah ni, this is you punya main program. Okay, main program. Jadi bila awak buat awak punya UML ataupun diagram, first of all awak punya parent class kat atas ni, yang ada nama
Yang ada worker. Kalau letak worker employee pun tak ada masalah. This is just example. Okay. Kemudian kalau di sini dia kata the hour worker represent a worker that earn income based on hourly worker. Okay. Probably awak tak nampak. Okay. Awak tak nampak macam mana, what type of inheritance yang you kena ada. Okay. What type of inheritance yang you kena tunjuk draft sebenarnya. Okay. Kalau itu awak cari dulu. First of all, awak cari dulu dia punya parent class. Okay. Parent class dia ialah worker. Kemudian dalam situation ni dia bercakap pasal hourly worker. Okay, hourly worker apa dia punya description. Okay, so worker tadi ada hourly worker yang dibayar berdasarkan kepada jam. Okay, berdasarkan kepada jam. Kemudian dicakap juga okay ada monthly worker. Maknanya pekerja yang dibayar mengikut ikut bulanan. Okay, ikut bulanan. Jadi sekarang ni definitely these two worker akan turun ataupun duduk bawah hourly worker dengan worker. Sebab kalau awak letak worker, kemudian hourly worker yang kedua, awak menggunakan konsep multi-level inheritance, dah salah. Sebab monthly worker, macam mana dia punya parent class boleh jadi hourly worker? Okay? Sebab monthly worker definitely bukan di bawah hourly worker. Okay? Sebab dia dah dua jenis. This is actually dua jenis. Awak boleh nampak this is dua jenis pekerja. Jadi you dah tahu, okay, these two akan merujuk kepada parents yang satu, pekerja. Okay, kemudian awak letakkan satu awak punya main driver ataupun main program awak dekat sini. Okay, how to transform this to program. Okay, first awak buat ialah awak punya super class ataupun parent class. Class worker. Okay, private string name. Why private? Because ada sini yang negative. Okay, menggunakan data type string name. Okay, kemudian public worker string n. Kenapa public worker? This is you punya constructor. Okay, kenapa constructor? Constructor tak ada apa-apa dan nama dia sama dengan nama kelas. Okay, so kenapa public? Sebab dia positif. Yang sesa dia positif, public worker. Kalau protected, okay, di sini awak tengok di sini ialah hashtag ni. Okay, kalau hashtag ni maksudnya protected access. Okay, kalau untuk positif atau negatif ialah private ataupun public. Kalau negatif tolak ialah private, kalau tambah ialah public. Okay, so this is you punya constructor. Constructor yang menerima string n. Macam mana saya nak tahu nak kena ambil string? Saya nak kena declare string. Okay, kalau di sini worker, kemudian dia buka ni tanpa ada apa-apa, so you don't have to declare this one. Awak tak perlu declare ni dalam ni. Tetapi kalau dia ada string, maksudnya dia mengambil ataupun dia mengambil any variable daripada program. Iaitu di sini definitely string awak ialah name. Okay, definitely string awak name. Jadi di bawah disebabkan dia adalah method, awak kena gunakan awak punya local variable. Okay, this is you punya instant variable. Very easy. Awak ingat instant, awak ingat local je. Bawah method, local variable. Awak tak boleh tulis saja string n and then biarkan dia terkontak-kanting. Sebab this is kena tahulah apa yang di bawah, apa yang dia declare. Okay, kemudian public string to string, yang ini sebenarnya kita nak return name. Method to string ialah you want to return the name. The name yang you letakkan dekat dalam local variable. Okay, kemudian you tutup. Tutup satu, ni tutup yang ni, so yang ni tutup yang ni. Okay, alright. Now kita tengok pula class hourly extend worker. Okay, now ni dah habis. Kita pergi ke sini. Sama ada nak bawa ke sini pun boleh, kiri pun boleh, kanan pun boleh, tak ada masalah. Okay, so awak tengok ke sini, class hourly worker extend worker. Extend worker. Maksudnya sekarang ni hourly worker ni akan extend worker ataupun hourly worker mewarisi daripada worker, daripada pekerja. Jadi macam mana nak tulis tu? Class hourly worker extend worker, declare apa ciri dia dahulu. Okay, declare ciri dia ialah negative hour integer. Okay, kemudian private integer hour, public
hour working, string n, integer h. Okay, kita tengok apa yang okay, nampak? String n. String n sebab nama integer hour. Jam. Okay. Super ni sebenarnya diambil daripada sini, super class. That's why dia nak ambil nama ni. Dia tak nak repeat. Dia ambil super n, hour ni ciri dia. Super n. N di sini dia tak nak declare. Dia tak nak declare yang lain. Dia nak ambil nama daripada worker. Jadi bila dia nak ambil nama daripada super class ataupun variable daripada super class, dia gunakan perkataan super. Okay, gunakan perkataan super. Alright, now public double earning return hour. Yang ni saya letakkan dalam description. Nampak? RM5 rate per hour. It consists to string method to return the worker information and his or her income. Okay, kalau lihat di sini public double earning. Kenapa public double earning? Okay, earning dia nampak this is method untuk dia kira calculation plus sebab tu public, okay, integer. Maknanya dia perlukan hour dia. Okay, so return hour integer times 5. Hour tadi kita dah masukkan, kita dah terima H kat sini. Okay, tapi ada tak kita masukkan di mana-mana? Belum lagi. Okay, public string to string kita nak return kan? Return super dot to string. Apa maksud? Kita panggil kita punya super class sebab kita punya nama tadi kat atas. Okay, return super dot to string method plus hour work, hour dengan earning. Okay, so dia panggil declaration dia sekarang ni dia akan panggil yang ini name. Okay, dia panggil hour berapa yang dia bekerja, kemudian berapa yang dia dapat. Okay, itu habis untuk awak punya, nampak? Habis untuk awak punya hourly worker. Monthly worker pula sama juga. Dia buka extend worker, bukan extend hourly worker, bukan extend ke tepi, extend ke atas, extend to refer kepada parent. Okay, extend worker. Private double salary, public monthly worker, string n double s. Okay, super n ambil daripada super class worker, salary s. Dia ada dia punya calculation. Public double earning, return salary. Okay, return salary. Alright. Kenapa di sini earning, okay, earning walaupun ni nama earning sama, this one nama earning yang sama. Okay, kalau awak lihat di sini macam saya katakan tadi, you can have your own karakteristik. Okay, awak boleh ada karakteristik awak selain daripada awak nak ambil daripada parent class, you can have your own karakteristik. Even though this one sama nama tapi dia ialah double. Okay, dia punya double dia sama. Dia punya dalam dia, body dia berlainan. Okay, body dia berlainan. Alright, kemudian awak ada public string to string. Apa yang nak awak keluarkan, awak nak return super to string plus earning. Okay, kemudian dah habis saya itu, awak kena buat driver awak punya main. Main awak public class test worker, nama apa-apa sahaja. Nak letakkan test worker pun is very good. Tak letak pun tak ada masalah. Awak nak letak awak punya ni pun tak ada masalah. Okay, this is awak punya class untuk awak punya public void main. Public static void main string argument hourly worker H1. This one awak nak buat reference, nak tunjuk kat mana. Okay, you nak buat penunjuk sekarang. Bila nak buat penunjuk, you kena declare this one. Hourly worker H1 sebab kita ada dua kelas. Okay, kita ada dua kelas. So kita nak tunjuk kepada kelas hourly worker H1, referkan sama dengan new hourly worker Ali 6. 6 ni apa? 6 ni nilai 6 jam. Okay, this is object reference. System.out.println H1 to string. Kita panggil method ni sebab kita punya display yang ni. Okay, kita display kita yang ini. Okay, monthly worker H2 equals to new monthly Abu 6,000. System.out.println H2 to string. So to string kita nanti dia akan pergi kepada string yang mana yang berkaitan. Kalau dia kata dia pergi cari kepada hourly worker, so di bawah hourly worker ni ada to string dia sendiri. So dia akan keluarkan name, berapa jam, berapa earning dia dan sebagainya.
Okay, so I want you to compile this. Cuba compile this one before kita pergi kepada notepad kita. Can you compile this? Okay, ambil daripada saya punya slide. Okay, letak dalam notepad awak. Namakan file awak. Okay, file yang mana selalunya awak nak namakan file. Refer. Kalau awak nak namakan class worker pun boleh, awak nak namakan awak punya class worker pun boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Cuba lihat kalau class worker awak, sebab dia public. Saya suka kalau kata, okay, one of the tip yang saya selalu bagi pada student saya, kalau dia ada class worker, class hourly worker, awak dah declare class tu tanpa ada accessor kat depan, awak nak save your file, awak confuse which file yang you nak save, you boleh save, you boleh cari kepada public. Okay, public worker ni, accessor public. That's why file ini nama taskworker.java. Okay, kalau awak nak namakan dia kelas yang ada nama kelas yang berkaitan, kelas test worker, awak kena letakkan dia accessor dia sebagai public. So kita tahu kita punya compiler kita akan pergi kepada test worker untuk cari awak punya maklumat-maklumat. Okay, alright. Now test, sekarang buat cuba awak ni, saya bagi awak masa sikit. And then awak letakkan dekat chat message. Sebelum kita pergi kepada notepad kita, kita buat inheritance kita. Okay, what is the okay, ada output?
Okay, guys, now put your output here before kita pergi kepada kita punya ni. Okay dah? Anyone, please? Okay, before kita pergi, kita buat latihan sikit. Setiap inheritance, okay, dapat tak? Dapat tak? Tak dapat doktor. Tak dapat lagi? Banyak je. Kenapa? Ada error ke apa? You just need to copy this. Copy ni. Dia put dalam awak punya, letak dalam awak punya notepad. Okay. Kau tak dapat yang mana? Then Super. You save the punya program. Alright. Okay. Alright.
So you on kan you punya command prompt. Apa yang you tak dapat ni? Yes. Alright. Earning. Tengoklah mana yang you boleh ni. Cuba tengok. Expected string name. Favorite string name. Okay. Solvekan error tu. Before saya pergi kepada yang lain. Error ni. Name to string salah ni string to string public return to constructor. To error. Return string to string. Or running plus. Only working. What? Earning betul ke? Earning. Ambil double earning. Betul.
Kita syukur ke? Hmm. Interesting referral. Betul.
Okey, tak apa. Saya boleh satu lagi. Alright, tak apa, saya continue dulu dengan notepad dulu. Alright, sambil saya tengok apa masalah ni. Okay, now kita tengok kepada notepad kita. Okay, buka notepad yang baru. Ini saya tengok apa setting error. Alright. Okay, now kita tengok kepada how to write your inheritance. Okay, cuba tengok pada okay, katakanlah ya kita ada satu parent class. Ya. Okay. Kita tengok pada single inheritance. Single inheritance. Bila satu single inheritance, kelas yang kita akan ada ialah kelas A ni inherit ataupun mewariskan, ataupun kelas B inherit from kelas A. Ini ialah bentuk single inheritance. Okay, contohnya katakanlah kelas A kita boleh pergi kepada animal dan juga kita kata dog, animal cat. Okay. Cat adalah is a kan? Cat is a animal. Okay. So cat is a animal, single. So how to write this? Kalau saya minta awak how to write it. Firstly, you can identify is your parent class. Class animal. Buka. So kita buatkan satu method yang tak ada return apa-apa. Katakanlah animal ni semua animal boleh makan. Void. Buat satu method, buat it, system, buat up, line, kurungan, okay. Satu, encapsulate satu. Maknanya ini satu parent class. Okay. Sekarang kita buat yang kedua pula, iaitu cat. Okay. Macam mana kita nak buat cat ni, kita extend kepada nilai animal tadi. So kita tuliskan cat, class, cat, extend,
Okay. Okay.
Hai, short-short je saya cakap. Alright, sekali lagi. Terus saya cakap, tak ada respon. Class, animal. Okay. Void, it. Awak buatkan satu method, tak ada, just display. Any proses ataupun variable. System, dot out. Dot print line. Dengan eating. Tutup encapsulate. Kemudian awak nak buat dia punya inheritance class, cat extend animal. Maksudnya kelas cat ni ialah awak punya kelas, this is you punya kelas child ataupun you punya subclass. Okay, ini ialah awak punya superclass ataupun subclass ataupun awak punya awak punya superclass ataupun parent class. Okay, so sama dengan buka kurungan. Okay, awak punya method sendiri, void meow. Okay, bunyi dia ialah meow. So system, system dot out dot print line. Okay, dengan kurungan meow. Right. Now awak buat awak punya awak punya void main. Okay, void main nak buat ialah kita buat satu class as inheritance. Inheritance. Okay, buka kelas tersebut. Okay, awak punya void main sama contoh yang saya bagi tadi. Public static void main dalam kurungan string square bracket arguments buka kurungan. Okay, buat reference awak. Reference dia ialah kepada awak punya subclass. Subclass awak ialah cat. Okay, cat. Saya letakkan C. Nak panah, new, cat. Semua method akan masuk dalam, semua variable method akan masuk dalam cat yang baru ni. Okay, so apa yang saya nak keluarkan, saya anak panah C dot sila buka ialah it dan juga boleh C dot meow. So, jadi ini adalah contoh single inheritance. Cuba lihat apa yang saya share tadi. Ciri-ciri apa yang saya share tadi. Saya berikan konsep inheritance. Okay. Inheritance pewarisan mewakili dua. Okay, mewakili dua. Kalau awak buat satu kelas saja itu bukan inheritance. Okay. Itu kelas yang biasalah. Inheritance kalau nak tahu ialah dia menggunakan perkataan extend. Extend. Kalau bahasa Melayu extend ni kita lanjutkan. Okay. Jadi sekarang ini bila awak tulis program untuk inheritance concept, okay, single inheritance, kalau di sini single inheritance kita boleh tengok dia adalah daripada ada parent class, iaitu nama parent class ialah animal, parent atau super atau base class. Itu semua benda yang sama, nama yang sama. Okay, base class. Rujuk benda yang sama. Okay. Kemudian kita ada cat, yang mana cat akan mewarisi ciri-ciri daripada animal. Cat ini ialah child class, base class, subclass,
ataupun derived class, nama yang sama. Okay, disebut sebagai child, sub atau derived. Okay. And then awak mulakan dengan menulis awak punya parent class. Class animal. Okay, saya bagi salah contoh, tak ada, kita tidak ada variable, instant variable dan sebagainya. Tidak ada method ni, cuma just display method yang biasa yang tidak ada return apa-apa. Void eat, system.out.println eating. Okay, kemudian awak tutup. Okay, kelas ini tidak akan berada dalam kelas ini. Kelas akan jadi satu objek. This is one object. Object of parent class. Sebab tutup. Okay, class extend animal. Class cat extend animal. Bila saja komputer tengok, okay, ataupun program tengok extend, okay, this is inheritance program. Okay, inheritance program. So kena get ready. Apa yang ada dekat dalam dia extend itu kita boleh ambil. Okay, void meow. Ini adalah ciri cat. Ini ialah bukan ciri animal. Ini adalah ciri cat. Sebab cat boleh ada ciri dia sendiri. Okay, kalau awak tak ada ciri ni pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Void meow.system.out.println meow. Okay, sekarang ni bila awak nak test, awak nak kena test dua ni. Betul tak? Cat ni boleh mengambil ciri eat. Dia ni satu objek ni. Ni satu objek. Sekarang ni objek ni nak pergi ambil objek ni. Ataupun kita nak ambil apa yang ada dalam objek ni. Okay, so kita gunakan driver kita iaitu awak punya void main program. Class test inheritance, awak buat satu kelas yang mana dalam dia kita ada driver iaitu void main untuk kita baca. Okay, dalam void main ni kita sediakan reference, kita dah bersedia dah. Yang atas ni dah bersedia untuk diambil, yang ni bersedia untuk mengambil. Okay, kita buatkan, kita nak ambil kat mana? Kita nak ambil cat C. Kenapa kita akan ambil animal? Sebab bila awak kata extend animal, everything yang ada animal dah masuk dalam cat. Everything yang ada dalam animal dah masuk dalam cat. Okay, jadi cat sekarang dah jadi yang updated. Right? Cat dah jadi updated program yang ada ciri yang awak nak. Okay, apa ciri yang awak nak? Awak buka C balik. Sebab tadi kita nak ambil cat, kita gunakan anak panah C. Awak bukakan C, awak nak buka apa? Okay, dalam cat ni sekarang ada eat dan ada meow. Sebab saya kata tadi everything ada animal dah masuk dalam cat. Okay, ada eat dan meow. Okay, saya nak bukakan cat ni. Saya nak dia display eat dan juga display meow. Okay. Dua ni yang saya nak keluarkan. Jadi awak cuba run, awak savekan test inheritance file awak. Cuba letakkan di chat message. Okay, apa dia punya output. Kemudian saya nak suruh awak edit sikit. Tengok apa benda yang boleh dikeluarkan lagi. Okay, cuba letak di chat message. Savekan dulu. Okay, save di mana? Savekan class test inheritance. Okay. Kalau tak tahu yang mana nak save, cari void main dekat mana. Void main dekat bawah class test inheritance. Kalau void main di luar, maknanya void main awak di luar awak boleh namakan salah satu kelas itu dengan ancestor public. Those yang ada ancestor public itu yang akan awak namakan nama kelas tersebut. Okay? Right, sekarang namakan awak punya test inheritance. Kemudian save, awak compile. Saya nak lihat di chat message awak. Di chat message apa output dia. Now, ada cepat reply. Eating. Nopal tak apa eating saja. Siapa meow? Ada okey. Eating meow. Okey, lagi yang lain? Okey.
Nampak ya? Satu itu ialah yang output yang seharusnya keluar. Okay, good. Right now. Bila awak nak buat capaian, okay, awak boleh pilih mana output awak nak. Awak boleh pilih mana satu output awak nak. Tak semestinya awak nak keluarkan kedua-duanya. Kalau awak nak keluarkan miau pun tak ada masalah, okay? Kemudian awak boleh delete lah ataupun saya komen kat sini. Komen maknanya saya disable kan ini. Okay, cuba awak, kalau awak ni dia akan keluarkan miau saja. Okay, kalau awak nak keluarkan miau saja, awak awak nak keluarkan it saja, awak boleh disablekan miau. Okay, apa yang saya cuba nak sampaikan kepada kamu ialah when you do inheritance, it doesn't meaning yang apa yang you masukkan, even though dia dah ada masuk dalam ni, dalam C ni, okay, it give you option. Dia bagi pilihan pada kamu apa yang kamu nak keluarkan. Okay, it give you option. You want to display eating, you boleh ambil eating. Kalau you nak display only both, you boleh ambil both. Kalau you nak display miau saja, you ambil miau saja. No problem, tak ada masalah. Okay, itu yang saya cuba sampaikan lah, because dia more on reference. Bila you buat statement cat C equals to new cat, meaning that you are buat object reference. You tunjuk mana yang you nak keluarkan. Okay, awak dah tunjukkan mana yang awak nak keluarkan. So it is much easier. Kata kita pilih kita punya apa ni lah. Okay, good, Syukri. Betul, kalau awak disablekan that one, it dia akan keluar miau saja. Alright, okay, good. This is single. Okay, now let's go for another one. Kita pergi ke konsep yang lain, iaitu multi-level inheritance. Okay, save kali ini awak punya, kita gunakan yang sama juga, yang ini animal. Katakanlah animal bertambah. Okay, cat tadi dia ada baby cat. Contohnya multi-level inheritance. Ada baby cat. Okay, so atas ni animal, cat, baby cat. Right? Animal, cat, baby cat. Contohnya. Jadi, bila ada yang ketiga level, so you have another class, okay? It's more than 2 class. Right? Sometimes yang atas ni dah bukan jadi parent, sometimes yang atas ni dah jadi grandparent. Ini, grandparent, right? Dan ada juga sebut sebagai super ataupun base class lah. Okay, yang ini, yang di tengah ni, cat ni, dia bukan jadi child lagi, dia boleh jadi parent. Okay, dia boleh jadi parent. Dia adalah child kepada animal, tapi dia adalah parent kepada baby cat. Okay, contoh dia sekarang ini, kenapa kita nak buat inheritance ni, macam susah je kita nak buat inheritance. No, inheritance ni kalau awak tengok ya, apa yang saya suka tentang inheritance ni, dia ada code reusability. Awak tak perlu, nampak tak? Awak tak perlu declare system.out.println dekat bawah sini. No, you don't have to declare. Satu objek, but ada objek boleh capai yang itu dengan menggunakan perkataan extend. Okay, this object nak capai objek ni. So kita boleh code reusability. Code di situ kita reusability tanpa kita perlu ada visible kan. Maknanya kita tak perlu visible kan, maknanya tak perlu dah. System.out.println ni masuk dekat bawah ni. Tak perlu. Okay, dan kita ada reference. Concept of reference. Bila ada concept of reference, what happen? Tunjuk saja mana you nak. You tak perlu dah nak fikir which one you nak masuk dekat bawah ni, which one you nak declare, you don't have. Okay, you tengok you punya program saja, dah boleh tengok. Okay, reference mana yang you nak keluarkan. Okay, that is very good tentang inheritance ni. Usability tu yang penting, sebab you boleh reuse the field dengan method tu existing class. Maknanya existing class yang atas you boleh declare tu, you boleh create new class of your own. Kemudian you tak perlu dah, you boleh gunakan same field method yang ada objek ni masuk dalam you punya kelas.
Itu yang inheritance yang the major yang dia boleh provide. Okay, the major yang dia boleh provide pula. Okay, alright. Now, katakanlah sekarang kita nak buat kepada multi-level inheritance. Okay, kalau awak tengok multi-level inheritance, susunan dia, susun galur dia ialah animal, kemudian cat, kemudian cat. Ini susunan dia lah. Kalau awak pusingkan tu, dia menegak daripada atas daripada bawah ke atas. Macam mana kita nak buat? Okey, yang ini saya kekalkan di eating. Okey, yang ini pun saya kekalkan. Okey, the meow. Okey, sekarang ni kita wujudkan satu lagi kelas, iaitu kelas baby cat. Kelas baby cat extend. Sebabkan dia multi level, maknanya dia merujuk ke atas dia. Extend cat. Okey, extend cat. Buka kurungan. Di sini dia akan ada void now small. Okay, now small. Sama juga. Okay, saya copy saja kat sini. Saya tutup. This one buka, tutup, tutup. Ada awak tengok ya. Sini jadi satu, buka, dalam dia ada body, tutup. Sini ada satu, buka. Okay, tengok preparing. Okay, dalam dia body, tutup. Ini dia buka. Okay. Okay. Tinggal. Oh, di sini. Okay, this one tutup. Okay, tutup. Jadi awak punya kelas ni katakanlah test inheritance 1. Okay, test inheritance 1. Jadi awak dah boleh tengok, okay. Bila ini berlaku, cari yang terkini. Yang terkini ialah baby cat. Apa maksud dia? Macam saya kata tadi, eating dah masuk ke dalam cat. Bila dia extend animal, everything eating ni dekat animal dah masuk boleh ataupun mewariskan kepada cat. Dan baby cat, extend cat maksudnya everything yang updated daripada atas dah masuk kepada dalam cat ni dan akan dimasuk ke dalam baby cat. So the latest one is your baby cat. Okay, latest one is your baby cat. Okay, katakanlah baby cat lain B ataupun C pun boleh lah. It's okay. Okay, so new baby cat. Okay, new baby cat. Awak nak keluarkan C, carilah yang mana awak nak keluarkan. C eating. Okay, saya nak keluarkan ni. Saya nak keluarkan meow dengan meow small. Awak refer yang mana awak nak. Meow small. Okay, meow small. Yes. Meow small. Alright. So yang mana yang awak perlu save? Save lah dekat kelas test inheritance ni yang ada static void main. Cuba lihat apa dia punya output. What is the output? Okay, what is the output? Yes, good. Blanket, good. Meow, meow small.
Okay, kalau you nak keluarkan ketiga-tiganya ataupun you nak keluarkan, you nak letakkan meow small tu kat atas, macam mana you nak buat? Keluarkan meow small, meow eating. Syukri, keluarkan meow small, meow eating. Right, good. Meow small, meow eating. Yes. Eating, okay. Alright. Okay, kalau you nak keluarkan, ikut susunan pun you boleh susun mana yang you nak keluarkan. Alright, that one is hierarchical. That one is multi-level. Okay, now let's go to the hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance, okay, di mana selalu hierarchical inheritance ialah kita boleh buat dia secara susun galur. Okay, hierarchical. Right. Contoh dia sekarang ni hierarchical inheritance, contoh dia ialah kita still ada animal, grandparents. Okay, kita ada cat, kita ada baby cat. Okay. Hierarchical inheritance berlaku apabila kita ada two or more classes inherit a single class. Okay, itu ialah hierarchical. Ataupun this one is baby cat, more on baby cat. Katakanlah kita nak letak satu lagi ialah nama lain lah. Okay. Mice dengan cat adalah kedua-duanya animal. Okay. Dua kategori yang berlainan. Right. So how to do that? Okay, how to do that? It's the same thing. Okay. Class animal, void it, system doa eating, extend animal. Cuma yang di sini, okay, because yang ini awak tengok ya, inheritance saya, dua yang ini, multi hierarchical, yang ini dua subclass. Dua subclass refer kepada satu. Jadi apa yang berlaku di sini? Class mice, extend bukan cat, tapi dia extend kepada animal. Okay? Itu hierarchical. Maksudnya sekarang dua-dua rujuk kepada ataupun tunjuk kepada satu animal. Jadi mice ini tak boleh tunjuk kepada cat, tak boleh extend kepada cat. Dia akan extend kepada animal. But
What happen kalau ini yang berlaku? Ini yang berlaku, apabila ini berlaku, sebenarnya rujukan kita ialah kepada ciri-ciri animal ini. Kepada ciri-ciri animal. Okey, contohnya kita nak keluarkan. Kita nak keluarkan mice S10. Okey, mungkin sini ialah dia punya bunyi ialah ini apa chip. Belilah, saya tak tahulah bunyi apa mice ni. Okay. So, kita boleh buat sekarang ni, bila kita buat yang ni, kita ambil yang still juga yang the latest one, mice. Still the latest one. But macam mana kalau kita berlaku alright, now saya nak awak compile ni, saya nak lihat apa yang berlaku, apa yang awak keluarkan. Okay. Apa yang keluar? What is the output? New one? What is the output? Yes. Kenapa error? Okay. Alright. Kenapa error di sini? Right. Sebab bukan meow, sepatutnya chip. Tengok, sepatutnya chip. Okay, chip. Bukan meow. Right, tekan chip. Okay, Syukri, tekan chip. Syakira bagi tahu sebab bukan meow, sepatutnya chip. Okay, Syakira, apa dia punya output?
Hmm. Nah, hmm. Okay, ada lagi? Apa dia? Pak dekat chat. Tak dekat pukul 12 ni. I want to show another one. Hybrid inheritance. Okay, what is the output? What is the output? Hmm. Variable n of type mice, one error. Boleh? Variable, then good. Meow eating chick. Okay, Syami good. Meow eating chick. Okay, sepatutnya awak dapat keluarkan sama macam Syami keluarkan ya. Alright, now yang terakhir yang saya nak tunjuk kepada awak ialah hybrid inheritance. Gabungan semuanya. Okay, hybrid inheritance.
Ya. Okay, dapatkan siapa yang belum dapat lagi sebelum saya pergi kepada yang ini, hybrid inheritance. Okay, hybrid inheritance ni macam saya kata tadi, dia boleh ada daripada pelbagai jenis. Okay, katakan sekarang kita nak buat hierarchical dengan single inheritance. Saya dah tunjukkan hierarchical awak. Class A and class B extend class C. Class C. Okay, this is hierarchical inheritance. Okay. Kemudian awak ada kelas, katakanlah awak satu lagi kelas D. Doktor, skrin tak nampak. Skrin tak nampak? Alright. Okay, hybrid inheritance ialah combination of two. Okay, combination of two or more. Sekarang ni katakanlah kita nak gunakan dua, saya nak buatkan dua inheritance, implementation of inheritance of single and hierarchical. Sekarang ni ini ialah hierarchical inheritance di mana kelas A dan kelas B extend kelas C. Okay, sekarang kita nak buat kelas D extend kelas A. Okay, this one is single inheritance. So macam mana kita nak buat dua kelas ini dalam satu program? Okay, first of all, yang pertama yang awak kena tahu, macam mana awak nak dapatkan yang kepala yang mana kita nak tulis dahulu. Okay, cuba lihat kat sini. Alright, cuba lihat di sini. Kelas A dan B extend kelas C. Hierarchical. Okay, kelas A and B extend kelas C. Mana kelas C di atas? Kelas C ialah parent class. Okay. Kelas D, kelas A dengan B di bawah. Right. Kelas D dan juga kelas D extend kelas A. Maknanya this one D di bawah, A di atas. Okay. Tetapi bila kelas A awak dah menjadi child, this one kita tak boleh ambil yang ini sebagai parent class. Jadi sekarang kita kena ambil kelas C sebagai parent class. Okay, saya ulang sekali lagi. Kelas A and kelas B extend kelas C. Maksudnya kelas C di atas, C di atas, okay, A dengan B di bawah dia. Okay, A dengan B di bawah dia tunjuk kepada kelas C. So sekarang kelas C dah jadi kepada parent class. Okay, kelas D extend kelas A. Kelas D, kalau kita tengok satu lagi, kelas D extend kelas A. D di bawah extend kelas A. A dah jadi parent kepada kelas D. Tetapi sekarang ni dia menjadi child kepada kelas C, so automatically A tak boleh. Yang berulang ataupun dia dah menjadi child, dia tak boleh jadi parent class. Okay, so sekarang kita declare kelas C. Okay, katakanlah public void display, awak displaykan something. System out print line. Ya, awak keluarkan C. Awak tutup. Okay, sekarang ni C dah jadi ni. Sekarang kita selesaikan hierarchical. Okay, kelas A dan kelas B extend kelas C. Okay, so kelas A extend C.
Ya, kita keluarkan public void display. Okay, public void display, kita keluarkan A. System dot out dot inline, kita keluarkan A. So untuk dah jadi satu. Sekarang ni belum habis lagi sebab kita ada kelas B. Okay, so kita kelas B, kita ekstensi kelas B, ekstensi. Okay, buka public void, kita ambil yang ni, copy. So this one C, this one B, keluarkan B. Right, so atas ni habis. Awak punya hierarchical habis. Now, macam mana kita nak pergi buat single inheritance? Okay, di dah sini kita dah tahu dah, class B extend class A. So you just write down. You just straight write down class B extend A. Okay, extend A. So kita ada public void display dia juga di dalam. Awak keluarkan D. Cuma sekarang saya tak tutup yang besar sebab saya nak terus buat saya punya void main di sini. I don't want to do another class. Katakanlah saya tak nak buat kelas void main. Saya boleh buat void main saya pada kelas yang terakhir. Okay, public static. Tadi saya buat satu kelas yang test inheritance, satu kelas untuk saya punya void main. Tapi sekarang ni saya juga nak tunjukkan awak ada cara lain ataupun bentuk lain awak boleh letakkan void main di salah satu kelas yang terakhir. Okay, public static void main string square bracket argument. Okay, what happen bila awak buat begini? Okay, kelas yang terakhir dah ambil. So katakanlah obj itu sama new d. Okay, new d obj display. Tutup. Okay, sekarang cuba awak run program ni. Saya nak awak tengok apa yang keluar. Runkan program ni. Betul, tak nampak yang bawah. Nampak tak? Yang bawah sekali. Okay. Okay, so run. Oh, screen tak nampak. Nampak tak? Cuba kan? Apa message dia? Apa dia punya ni? Okay, so saya ada kat sini, nanti awak semua gunakan. Alright, saya tu output dulu.
Okay, what is output? D. Okay, Zuhair kata D. Muhammad Zuhair Azhar. Okay. Right now, sikit task untuk awak. Keluarkan semua output. How to do that? Keluarkan A, B, C. A, B, C, D. Macam mana awak nak edit dekat awak punya program tu? Okay. Sekarang saya bagi awak keluarkan D saja. How to keluarkan A, B, C? D. Okay. Cuba buat sekarang, saya bagi awak 5 minit. Okay. Okay, keluarkan A, B, C, D. After that kita end up kita punya kelas. Okay, keluarkan dulu. Before saya apa ni? How to make it? Keluarkan output A, B, C, D. Okay, Zuhair keluarkan. Dah dapat keluarkan A, B, C, D. Okay, Zuhair ambil awak punya yang di void main, cuba letak dekat chat message untuk kawan tengok macam mana awak buat reference. Awak copykan awak punya di void main statement tu. Okay. Cuba tengok Zuhair buat bagaimana. Is it acceptable? Alright. Kalau awak lihat ya di sini, saya gunakan method dia ialah nama yang sama semuanya, iaitu display. Right? And then saya ada jelaskan bahawa bila awak nak display, awak nak buat reference, you kena tengok di mana yang the latest one. Okay. That's why di sini kalau kata the latest one is class D, that's why dia ambil D sahaja. Okay. Dia ambil D sahaja. Everything yang ada dekat dalam D,
dia akan extend A dan ambil D. Kenapa dia tak pergi kepada A? Okay. Sebab sekarang dia punya kekangan dia ialah gunakan display. Okay, gunakan display, extend D. And this, awak kena ingat, this is not single inheritance secara purely lah. This is kita punya mix up kita ada. Okay. Sebab kelas A sekarang dah jadi child kepada kelas C. So, this is automatically, okay, dia dah jadi, this why even though the parent kat sini, okay, dia tak boleh simply ambil A masuk kepada D. So, apa yang dia buat sini, Zuhair buat A object 3, maknanya dia buat satu anak panah ataupun reference yang baru. A object 3, new object. B object 2 equals to new B. C object 1 equals to new C. D object equals to new D. So dia akan display mana yang ada. Okay, this is one way. This is one way. Sebab kalau kata kita ada kelas, 10 kelas, is it reasonable ataupun relevant untuk awak tulis A object 3 sampai 10? Objek sampai 10. Is it relevant? Tak relevant. Okay, tak relevant. So, it is task for you. Saya nak buat task pada awak. Katakanlah awak tak nak tulis yang seperti Zuhair tulis itu, A, OBJ3, OBJ2 dan ni. Macam mana awak nak jadikan kesemuanya probably two simple macam ni. Untuk keluarkan semua A, B, C, D. Okay. That one is task for you. Saya akan tanya awak dalam polymorphism nanti. Okay, ingatkan saya pun. Tak payah rasa tulis kat screen saya lagi. Nanti saya tanya awak. Okay. Screen tak nampak? Screen tak nampak lagi? Tak apa. Yang ni tadi notepad awak, tak apa. Tengok notepad awak. Okay. Tengok notepad awak. Apa yang Zuhair buat is one way, satu cara. Tapi sekarang ni macam mana awak nak keluarkan A, B, C, D tanpa kita gunakan A, OBJ3, OBJ2, OBJ1 ni. Okay, OBJ2, OBJ1 tapi not ni. Sebab kalau kata ada 10 kelas, boleh tulis 10 begini seperti Zuhair tulis dekat chat message tu. Okay, tetapi ada cara lain lagi macam mana kita nak tulis. So saya nak awak buat sedikit pencarian. Macam mana awak nak keluarkan output awak dalam tanpa kita perlu tulis panjang-panjang seperti Zuhair tulis tu. A, OBJ3, OBJ2, OBJ1, OBJ3. Right? So itu simple task lah untuk awak dalam minggu ni. Okay, before kita proceed kepada polymorphism minggu ke-13, minggu hadapan. Right? So saya akan tanya dalam kelas minggu hadapan lah. Alright? Okay, see you. Take care. Selamat berpuasa. InsyaAllah kita akan start berpuasa pada hari Ahad. Right. Hopefully saya akan bagilah assignment lagi sebab kita punya array list saya tak bagi lagi. Kemudian mungkin inheritance ni satu lagi topik. Alright. Okay. Saya berhenti di sini sebab ada yang ada nak pergi ke sembahyang Jumaat kan. Right. So kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.